Cikgu sambung balik, kita sambung balik bab 5 ya. Okey, hipotesis mangga dan kunci bagi enzim. Okey, sebelum ini kita sudah tengok metabolisme dalam bab 5 ni, kata katabolisme, anabolisme, kemudian sifat-sifat enzim, kemudian enzim intrasel, ekstrasel, penghasilan, bagaimana proses penghasilan enzim ekstrasel. Okey, dan hari ini kita akan tengok mekanisme tindakan enzim. Okey. Okey, semua yang cikgu sebut tadi tu kena pastikan kamu sudah faham ya. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan, sila bertanya dengan cikgu ya. Okey, kita tengok hipotesis mangga dan kunci ya untuk mekanisme tindakan enzim. Macam mana enzim itu bertindak. Okey, dia bertindak dengan hipotesis mangga dan kunci. Itu cara dia bertindak. Okey, enzim ni dia ada bentuk 3D. Okey, 3D. Dan macam cikgu sudah balik-balik cakap kan, enzim ni dia ada site, active site. Okey, tapak aktif. Okey, ataupun active site. Tapak aktif ini dia sangat spesifik. Sangat spesifik dan saling berpelengkap dengan substrat. Okey. Okey, tengok ni rajah ni dalam buku teks. So, enzim itu adalah mangga. So, maksudnya dia diumpamakan macam mangga dan substrat itu adalah kunci. Dan hanya kunci yang betul-betul sesuai dan betul-betul ngam sahaja dengan mangga yang boleh membuka mangga tersebut kan. Sebab itu dinamakan hipotesis mangga dan kunci untuk menggambarkan betapa spesifiknya active site ataupun tapak aktif enzim dengan substrat tu. Okey. Jadi setiap enzim dia hanya tapak aktifnya hanya akan sesuai dengan substrat tertentu sahaja ya. Okey, bila substrat bergabung dengan enzim dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Okey. Dan tindak balas yang berlaku akan menghasilkan produk. So, kalau substrat ini, contohnya substrat ini adalah maltosa. Okay, dia akan membentuk kompleks enzim substrat sini. Kalau maltosa, enzimnya maltase kan. Okay, so produknya adalah glukosa. Glukosa. Okay, itu contoh ya. Okay, boleh faham kan hipotesis mangga dan kunci. Okay, seterusnya kita tengok. Okey, sebelum tu setiap tindak balas biokimia dia ada tenaga pengaktifan. Apa itu tenaga pengaktifan? Maksudnya semua tindak balas biokimia ada tenaga pengaktifan. Apa itu tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan. Okey, untuk memecahkan ikatan antara molekul substrat sebelum tindak balas berlaku. So, tenaga pengaktifan tu adalah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan antara molekul. Ataupun senang faham, tenaga pengaktifan tu adalah tenaga yang diperlukan untuk sesuatu tindak balas berlaku. Tenaga tu untuk apa? Untuk memecahkan ikatan antara molekul substrat. So, kegunaan enzim, fungsi dan peranan enzim adalah untuk mengurangkan tenaga pengaktifan setiap tindak balas biokimia. Okey? Jadi tindak balas biokimia tu akan dipercepatkan sesuailah dengan sifat enzim. Enzim tu adalah mangkin kan? Mangkin tu mempercepatkan. Okey? Okey, graf ini menunjukkan tenaga pengaktifan suatu tindak balas biokimia dalam badan kita. Yang hitam ni, ini adalah tenaga pengaktifan yang diperlukan dengan kehadiran enzim. Yang biru ni adalah tenaga yang diperlukan tanpa kehadiran enzim. So, maksudnya kehadiran enzim ni dia menurunkan kan? Kalau tidak sepatutnya macam ni. So, bila ada enzim, ini sahaja tenaga yang diperlukan untuk tindak balas biokimia. Boleh ya? Okey. Seterusnya kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi, mempengaruhi mekanisme tindakan enzim. Ada berapa faktor? Okey, dalam buku teks kamu ada 4 faktor iaitu suhu,
kesan pH, kepekatan substrat dan juga kepekatan enzim. Okey, kita tengok suhu dulu. Okey, suhu. Sekejap cikgu ni. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim. Okey, yang pertama suhu. Okey. Suhu, tengok graf. Ini dalam buku teks kamu graf ni ya. Okey, suhu, tengok nombor 1. Bila suhu rendah, kadar tindak balas rendah. Ni suhu rendah lah. Kan sini suhu rendah. So, kadar tindak balas rendah. Semakin bertambah suhu, kadar tindak balas pun semakin meningkat. Kenapa? Kenapa bila suhu bertambah, kadar tindak balas semakin meningkat? Sebab semakin bertambah suhu, bila suhu bertambah, kamu sudah belajar kan tenaga kinetik masa menengah rendah. Semua benda yang bergerak dia ada tenaga kinetik. So, bila suhu bertambah, tenaga kinetik akan bertambah. Tu tahu kan? Okey, suhu bertambah, suhu meningkat, tenaga kinetik akan meningkat. Maksudnya tenaga kinetik enzim dan substrat akan meningkat. So, bila tenaga kinetik meningkat, frekuensi perlanggaran berkesan di antara substrat dengan enzim akan meningkat, menyebabkan lebih banyak kompleks enzim substrat yang akan terhasil. Maksudnya lebih banyak enzim yang akan bertindak balas dengan substrat. Jadi penghasilan kompleks enzim substrat itu lebih tinggi. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab tenaga kinetik enzim dan substrat meningkat. Kenapa tenaga kinetik meningkat? Sebab suhu meningkat. Faham kan? Mudah je kan? Bila suhu meningkat, tenaga kinetik akan meningkat. Bila tenaga kinetik meningkat, frekuensi perlanggaran berkesan di antara di antara enzim dengan substrat akan meningkat. So, kadar tindak balas akan meningkat. Dan setiap kenaikan 10 darjah Celsius akan meningkatkan kadar tindak balas sebanyak 2 kali ganda. Okey. Perlanggaran berkesan, perlanggaran tidak berkesan, tu nanti belajar fiziknya. Sudah belajar fizik. Okey. Cikgu last belajar fizik masa form 5. Okey. Iya ke form 5? Tidak. Di U ada juga belajar fizik. Tapi fizik yang mudah-mudah aja. Susah lagi yang SPM. Okey. Okey. Kemudian, ini kan, so semakin bertambah suhu, ni suhu, semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar tindak balas sehingga suhu optimum. Okey, apa itu suhu optimum? Suhu optimum ialah suhu di mana kadar tindak balas adalah maksimum. Okey? Suhu optimum adalah suhu di mana kadar tindak balas adalah maksimum ataupun suhu yang paling sesuai untuk tindak balas enzim. Itu adalah suhu optimum. Okey? Itu maksud suhu optimum ya. So, di sini adalah suhu optimum. Okey. Sehinggalah berapa suhu optimum? Sehinggalah 37 darjah Celsius. Okey? Tindak balas enzim paling maksimum ataupun suhu optimum untuk tindak balas enzim ialah 37 darjah Celsius. Okey, enzim akan bertindak dengan paling baik pada 37 darjah Celsius. Kenapa? 37 darjah Celsius adalah suhu badan kita. Enzim kan mostly enzim yang semula jadi itu kan ada di dalam badan kita. So, suhu badan tu adalah suhu optimum untuk tindak balas enzim. Sebab itu badan kita akan berhomeostasis untuk mengekalkan suhu badan pada 36.9 walau apapun keadaannya. Okey? Bila kurang ataupun berlebihan akan ada tindak balas homeostasis lah untuk mengekalkan suhu badan tu. Sebab bila suhu tidak sesuai, tindak balas biokimia akan terganggu. Kenapa terganggu? Sebab enzim, kadar tindak balas enzim tu akan terganggu bila suhu tidak optimum. Okey? Okey, bila suhu meningkat,
Okey, tengok sini 40 darjah Celsius kan? Okey, semua protein selepas 40 darjah Celsius dia akan mula dinyah asli. Okey? Sehinggalah suhu 60 darjah Celsius, enzim tu akan ternyah asli. Kena ternyah asli ni maksudnya ikatan-ikatan kimia di antara molekul enzim itu akan terputus dan enzim itu tidak akan bentuk 3D enzim itu akan berubah. Bila bentuk 3D enzim berubah, tapak aktif akan berubah. Okey? Bila tapak aktif berubah, dia tidak lagi saling berpelengkap. Dia tidak lagi ngam dengan substrat, so tidak boleh melekat. Tapak aktif substrat dengan enzim tidak boleh melekat, jadi tidak balas, tidak berlaku. Macam bangga dengan kunci kan? Kalau kunci kita terbengkok sudah, tak boleh sudah masuk kan? Jadi mangga tu tidak boleh dibuka. Macam itulah. Okey, boleh ya? Okey, cikgu teruskan. Faktor yang kedua adalah kesan pH. Okey. Kesan pH ni dia berbeza mengikut jenis enzim. Okey, pH yang optimum setiap enzim adalah berbeza. Contohnya kalau amylase. Amylase dia akan bertindak dengan baik pada keadaan alkali, kan? Pada keadaan beralkali lebih kurang 8.5 pH, sekitar 8.5 pH. Tapi kalau enzim pepsin pula, pepsin ni di dalam perut dia akan bertindak dengan baik sekitar 1.5 hingga 2.5. Okey. Kalau trypsin pula, trypsin sekitar 8.5 ya. Okey, trypsin sekitar 8.5. Trypsin ni di dalam 2 denum. Okey, sorry cikgu silap tadi. Amylase dalam keadaan yang alkali, yang light alkali. Okey, light alkali sekitar ni lah, sekitar 6 point something, 7, bukanlah 6 point something, 7 point something. Okey. Perubahan pH akan mengubah tapak cas pada tapak aktif. Okey, tapak aktif tadi kita tahu dia bersifat spesifik. Okey, tapak aktif bersifat spesifik. Dan tapak aktif tu dia ada cas. Okey? Okay. Kalau pH ini dia bermain dengan H+. Okey? Bila H+, ini asid. Kalau alkali OH minus, kan? Okey. Bila pH berubah, cas ataupun kepekatan H+ pada tapak aktif enzim tu akan berubah. Jadi substrat kompleks enzim substrat tidak akan terbentuk sebab bila cas berubah, tapak aktif substrat dengan tapak aktif enzim tu dia tidak boleh bersatu, dia tidak boleh melekat, dia tidak boleh bind. Okey. Tapi bila pH ini kembali kepada keadaan yang optimum ataupun keadaan yang sesuai, tapak aktif tadi akan dipulihkan. Okey, tapak aktif tadi akan dipulihkan macam dalam perut kita kan. Dia bergantung kepada keadaan, kadang-kadang asid akan dirembeskan kan. Okey. Bila asid dirembeskan, keadaan tu akan berasid. Okey. Kalau kurang asid dirembeskan, pH tu akan meningkat. Kan? Jadi bila kalau enzim pepsin dia di dalam perut, so bila asid dirembeskan, dia akan bertindak dengan baik. Okey. Kemudian bila pH itu berubah dengan ekstrim, ikatan kimia di antara molekul-molekul enzim itu akan diputuskan. So enzim akan ternyah asli. Okay. Bila enzim ternyah asli, sama juga macam tadi, enzim tidak akan berfungsi ya. Okey. Dan kebanyakan enzim dia punya pH optimum adalah 6 sehingga 8. Okey. Okey, seterusnya ialah yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi mekanisme yang ketiga ialah kepekatan substrat. Yang pertama tadi suhu, yang kedua pH, yang ketiga kepekatan substrat. Okey. Okey, secara umumnya bila kita tengok graf ini kepekatan substrat, kadar tindak balas.
semakin bertambah kepekatan substrat, semakin bertambah kadar tindak balas. Kan? Kalau kita tengok ni, itu yang kita faham kan? Okey, betul lah. Semakin bertambah substrat, semakin bertambah kadar tindak balas. Kenapa? Kenapa semakin bertambah substrat, semakin bertambah kadar tindak balas? Okey, sebab semakin bertambah kepekatan substrat, semakin banyak substrat yang akan bertindak balas dengan enzim. Sebab perlanggaran berkesan di antara substrat dengan enzim akan meningkat. Okey? So, pembentukan kompleks enzim substrat tu meningkat dan kadar tindak balas pun akan meningkat sehinggalah ke tahap maksimum. Selepas tahap maksimum, kadar tindak balas tu akan menjadi malar. Dia akan menjadi constant. Okey? Kenapa dia menjadi constant? Sebab di sini kita katakan enzim itu menjadi faktor penghat. Okey, sampai satu tahap nanti apabila semua enzim sudah berpasangan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat, tidak akan ada lagi enzim yang akan bergabung ataupun bertindak balas dengan substrat yang banyak ni. Kan substrat ni semakin bertambah. Tapi sampai satu tahap nanti tidak ada lagi enzim yang akan bertindak balas dengan substrat. So, walaupun kepekatan substrat bertambah, kadar tindak balas tetap sama. Kadar tindak balas tidak akan berubah. Macam tu. Itu kita kata faktor enzim itu, kepekatan enzim akan menjadi faktor penghat. Okey? Okey, macam mana mau meningkatkan kadar tindak balas? Adalah dengan cara meningkatkan kepekatan enzim. Okey? Okey, dalam keadaan itu kita kata semua tapak aktif enzim tepu, Semua tapak aktif enzim tepu. Maksudnya semua enzim sudah bertindak balas, sudah bergabung dengan substrat. So, tidak ada lagi tapak aktif enzim yang free untuk bergabung dengan substrat. So, walaupun substrat bertambah, kadar tindak balas tetap sama. Boleh ya? Boleh faham? Kalau tak faham nanti tanya cikgu ya. Okey, cikgu sambung faktor yang seterusnya, kepekatan enzim. Tadi kepekatan substrat. Okey, ini kepekatan enzim. Bila tengok graf, semakin bertambah kepekatan enzim, semakin bertambah kadar tindak balas. Kan? Bila kepekatan enzim meningkat, kadar tindak balas akan meningkat. Kenapa? Boleh bagi tahu cikgu? Sama jugalah kan macam tadi. Bila kepekatan enzim bertambah, lebih banyak enzim dan substrat yang akan bertindak balas. Kenapa? Sebab perlanggaran berkesan di antara substrat dengan enzim itu bertambah. Jadi kadar tindak balas pun akan bertambah. Boleh? Okey. Tetapi akan ada sampai satu fasa ataupun satu peringkat kita katakan tahap maksimum. Kalau substrat tadi, pada tahap maksimum, kepekatan enzim akan menjadi faktor penghat. Sebab walaupun substrat bertambah, tapak aktif enzim sudah tepu. Sudah tidak ada lagi enzim yang boleh bertindak balas dengan substrat. Kan? Okey. Sama juga untuk kepekatan enzim. Semakin bertambah kepekatan enzim ni, bila sampai tahap maksimum, kadar tindak balas tidak bertambah walaupun kepekatan enzim bertambah. Kenapa? Sebab kepekatan substrat menjadi faktor penghat. Apa maksudnya? Maksudnya, kepekatan substrat itu menjadi faktor penghat. Maksudnya, walaupun enzim bertambah, tidak ada lagi molekul substrat yang boleh bertindak balas dengan enzim, yang boleh bergabung dengan tapak aktif enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Sebab semua tapak aktif enzim sudah tepu, sudah berpasangan dengan substrat. So, enzim yang berlebihan tu, dia tidak akan bertindak balas dengan substrat. Substrat habis sudah, semua sudah bergabung dengan enzim. Boleh? Contohnya kan, meja, kerusi di kelas kamu. Okey, kerusi di kelas kamu ada 20. So, maksudnya hanya 20 orang yang boleh duduk. Walaupun pelajar
bertambah mau masuk dalam kelas kamu, boleh masuk kah? Tidak boleh masuk kan? Sebab tidak ada kerusi mau duduk. Kalau mau masuk, berdiri. Macam itulah. Okey? Okey. Kemudian, jika kepekatan enzim, okey, tengok ni garis putus-putus ni. Okey. Ini adalah projection sekiranya kepekatan substrat itu bertambah. Okey, kadar tindak balas akan jadi begini sekiranya kepekatan substrat bertambah selari dengan kepekatan enzim. Okey? Jika kepekatan enzim digandakan, substrat yang ditukar kepada produk per unit massa akan bertambah sekiranya substrat berlebihan. Okey, maksudnya kadar tindak balas ni akan naik macam ni sekiranya substrat tu bertambah selari dengan pertambahan enzim, kepekatan enzim. Boleh ya? So, ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Enzim yang pertama suhu, kedua pH, yang ketiga substrat, kepekatan substrat, yang keempat kepekatan enzim. Okey. Seterusnya kita sambung aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, ni diekstrak ya. Enzim ni diekstrak secara semula jadi daripada bakteria ataupun dihasilkan di makmal secara sintetik. Okey. Enzim, dalam industri banyak digunakan enzim tersekat tak gerak ataupun immobilize enzim. Immobilize enzim yang tidak bergerak. Okey. Teknologi enzim ni dihasilkan dengan teknologi imobilasi enzim. Okey. Okey, apa kegunaan immobilize enzim ni? Okay, kita tengok ya. Okey, ni ada dalam buku kan? Okey, tengok tu, itu enzim pencernaan yang digunakan dalam bidang perubatan. Okey. Ubat-ubatan biasa dia akan diletakkan, akan ditambahkan enzim, contohnya papain, prolactazime, bromelain. Okey. Bromelain ni adalah enzim yang digunakan untuk menyingkirkan tisu yang rosak ataupun untuk mengelakkan pembekuan darah ya. Okey, kemudian lysosome. Biasa kan dengar lysosome? Lysosome untuk apa? Mencerna kan? Okey, lysosome. Okey, lysosome ni ada di dalam antibiotik ya. Tahulah kan antibiotik untuk apa? Okey, antibiotik untuk apa antibiotik sayang? Antibiotik untuk virus? Tidak. COVID-19 boleh? Antibiotik boleh? COVID-19 boleh mati dengan antibiotik? Anda boleh. Sebab antibiotik tu untuk bakteria sahaja ya. Antibiotik untuk bakteria. So, antibiotik adalah lysosome. Lysosome ni, maksudnya dia akan membantu antibiotik untuk mencernakan bakteria. Okey. Kemudian enzim laktase dalam susu bebas laktosa. Gula kan ini karbohidrat di dalam susu. Sesetengah orang dia ada allergic dengan laktosa ni, so kita tambahkan laktase dalam susu. Dan susu yang ditambahkan laktase ni tanpa laktosa ni ditambahkan laktase, so laktosa akan diuraikan kepada glukosa dan fruktosa kan, galaktosa. Dia lagi manis lah, lagi manis berbanding dengan susu yang ada laktosa. Okey, kemudian yang seterusnya enzim pektis. Ni pernah masuk SPM enzim pektis dan selules dalam penghasilan jus. Okey, pektis ni pektinase. Okey, bukan pektis. Pektinase ini berfungsi untuk menguraikan pektin. Pektin tu adalah serat yang ada pada karbohidrat jugalah, serat yang ada pada buah-buahan dalam tumbuhan. Selules ni untuk menguraikan dinding sel. Dinding sel tahu kan? Selules menguraikan selulosa. Komponen utama dinding sel adalah selulosa. So, apa fungsi pektinase dan selules dalam penghasilan jus ni? Adalah untuk menguraikan pektin dan selulosa supaya jus yang kita dapat tu dia lebih jernih. Okey? Kenapa dia lebih jernih? Sebab serat yang ada tu diuraikan. Okey? Okey, kemudian amylase, lipase dan protease selules di dalam biodeterjen. Okey, deterjen sabun cuci. Okey, kamu akan belajar nanti tindak balas
tindak balas sabun ya dalam kimia. Okey, untuk meningkatkan tindak balas pembersihan sabun di dalam deterjen ni kita tambahkan dia enzim, biologi. Kenapa kita tambahkan enzim? Sebab enzim ni amylase dia akan menguraikan kanji, lipase akan menguraikan lipid kan. Okey, protease, selulosa tahulah kan protease untuk enzim. Untuk protein. So, enzim-enzim ni akan membantu tindakan pembersihan ataupun penyucian sabun dengan cara menguraikan kotoran. Itulah kalau kanji akan diuraikan oleh amylase. Macam tu. Okey, kemudian protease. Protease ni enzim yang digunakan untuk mengasingkan kulit ikan. Kenapa? Sebab protease ni dia akan menguraikan protein, so dia akan melembutkan daging. Melembutkan daging, so kulit tu dia mudah diasingkan daripada ikan. Sama juga biasa orang dulu-dulu akan membalut daging dengan daun betik, daun papaya. Kenapa? Sebab betik tu, papaya tu dia ada enzim papain. Papain tu boleh melembutkan daging. Okay? Sebab tu dibalut dengan tu. Kalaupun kamu kenal Cikgu Morgan? Kamu kenal Cikgu Morgan kan? Sempat kan kamu dengan Cikgu Morgan? Okay. Cikgu Morgan ajar kalau kita masak daging, biasa kita masak daging keras kan? Okay. Kalau mau daging tu lembut, masukkan daun betik di dalam. Masa kita rebus daging tu, masukkan daun betik. Kenapa? Sebab daun betik tu ada enzim papain. Dia akan melembutkan daging sebab dia akan menguraikan protein yang panjang. Okay, rantai polimer protein yang panjang tu dia akan uraikan jadi rantai-rantai yang lebih pendek. Okay. Okay, kemudian enzim trypsin. Trypsin pun sama juga fungsinya ya. Enzim trypsin ni digunakan untuk mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan. Ini untuk produk-produk kulit lah. Bila dia melembutkan tekstur ataupun molekul kulit tu, jadi bulu-bulu tu mudah ditanggalkan. Okey, itu antara kegunaan immobilize enzim ya. Okey, sampai situ sahaja. So, maksudnya kita sudah habis bab 5. Okey. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Terima kasih.